Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Business Event Sarawak BE Sarawak bakal menganjurkan Anak Sarawak Award ke-10 dengan tema Passion Inspires Legacy bertempat di Imperial Hotel Kuching pada 12 Mei depan. Ketua Pegawai Operasi BE Sarawak, Emilia Roziman berkata, anugerah tersebut mempunyai 5 kategori utama dan 9 subkategori anugerah yang bakal disampaikan. Dalam pada itu, Emilia turut mengumumkan bahawa terdapat satu kategori baharu yang bakal diperkenalkan iaitu Sarawak Legacy Award. What's different this year is that we have included Sarawak Legacy Award. So Sarawak Legacy Award is this way we measured, all of the conferences that have been submitted on what are the legacy impact towards the economy, towards the sectorial, social, and environmental. That conference has made. Over the years, when it was held in Sarawak previously. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Tambahnya, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg bakal mengumumkan dua lagi acara penting pada malam anugerah itu nanti. Yes, Premier will be guest of honor, and then he will be announcing two important events that we going to have in the future times. But I won't reveal it now. Does that relate to future conferences event? Yes, it relates to the business event. Yes. Anak Sarawak Award yang sudah terkenal kini menampilkan tema Passion Inspire Legacy yang melambangkan motivasi, inspirasi dan perubahan kepada tetamu yang hadir ke majlis itu nanti. Hadir sama dalam kunjungan hormat tersebut ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Laporan seterusnya, sebanyak 38 pengeluar makanan dan minuman dari Sarawak terlibat dalam pameran FHA Food and Beverage 2023 di Singapura bermula dari 25 April hingga 28 April ini. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo berkata, penganjuran acara antarabangsa itu sangat baik kepada anak Sarawak untuk membawa produk mereka ke pasaran dunia. Dalam satu kenyataan media baru-baru ini, beliau berharap lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS Sarawak akan bekerjasama dengan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak, Singapura Status untuk mempamerkan produk baru dalam acara FHA yang akan datang. Datuk Dr. Malcolm turut menyempurnakan pelancaran Pavilion Sarawak di acara berkenaan. Produk yang dipamerkan adalah termasuk lada aromatik Sarawak, pes lasa Sarawak, sarang burung eksotik, teh susu 3 lapisan, minuman sedia dihidang, gula apung, dabai, kek lapis makanan ringan, mi kampua segera dan ikan sungai. FHA Food and Beverage Asia mengumpulkan pempamer dari industri makanan dan minuman F&B dari seluruh dunia. Paparan berikutnya, seramai 42 penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan pengerusi masjid dan surau untuk konstituensi Simunjan menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM420,000 di Simunjan per Khamis. Berucap ringkas dalam majlis tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Idris berkata, semua penerima harus memanfaatkan sebaik-baiknya dana yang diberikan bagi melaksanakan pelbagai program atau aktiviti yang memberi manfaat kepada penduduk. Jelasnya, menerusi geran itu, ia sedikit sebanyak membantu JKKK dan Jawatankuasa Masjid menggerakkan aktiviti tahunan di kawasan masing-masing. Dalam majlis sama, Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i turut menyerahkan cek dana peruntukan khas Ahli Parlimen 2023 kepada 23 penerima terdiri daripada masjid serta surau di kawasan Simunjan yang berjumlah RM49,000. Rodiah turut berpesan agar semua penerima menggunakan dana tersebut sebaik mungkin kerana peruntukan kepada setiap ahli parlimen adalah sangat terhad. Paparan selanjutnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu bekerjasama dengan pentadbiran pejabat daerah bagi membangunkan kawasan mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang berkata, KMKK dan pejabat daerah boleh dikatakan berpisah tiada kerana saling memerlukan.
Jelasnya sebagai pemimpin di peringkat akar umbi, mereka juga seharusnya bekerjasama dengan wakil rakyat di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan sijil pelantikan kepada seramai 24 orang tuai rumah dan seorang penghulu Cina bagi daerah mengundi Kara di Pantuk pada Khamis. Dalam majlis tersebut, Datuk Mong turut memperuntukkan sebanyak RM500,000 bagi melebarkan jalan Kubau yang diluluskan dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, beliau turut memperuntukkan sebanyak RM10,000 kepada JKKK dan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Freddy Lani Empelajau, Pantu. Sementara itu, Pesta Kaul Mukah 2023 yang membuka tirai pada 26 April hingga 1 Mei ini akan menjanjikan pelbagai aktiviti menarik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bopeng dijangka menyempurnakan perasmian pesta itu pada Sabtu ini. Pelbagai gerai-gerai jualan aneka barangan dan gerai makanan telah pun memulakan perniagaannya sejak Rabu lepas. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan seperti bermukun, pertandingan tibau, pertandingan bidal lukut, kaul bike meet, pertandingan ikan laga dan gerai komuniti. Para pengunjung juga akan dihiburkan dengan persembahan dari artis-artis terkenal tanah air seperti Noh Saleh dan Ezat Lazim. Dalam pada itu, pertandingan bermukun yang menjadi acara pembukaan pentas utama Kaul Mukah 2023 menyaksikan kumpulan kasih abadi dinobatkan juara bermukun Kaul Mukah 2023. Pasangan kumpulan kasih abadi Ridwan Abdullah dan Pandi Samad telah menunjukkan persembahan dan menambat hati juri setelah perkiraan kriteria yang dinilai. Tempat kedua pula disandang oleh perantau seni Sungai Alo, manakala tempat ketiga dirangkul oleh kumpulan warisan Melanau. Pentas kebudayaan tersebut berjaya menarik kehadiran ramai pengunjung. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk Portal UKAS.sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sepenuh sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Mebafakta Salam UKAS.